Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini saya akan share tentang beberapa tips untuk belajar atau menguasai bahasa Inggeris dengan mudah menggunakan kos yang bajet. Tak perlu nak bayar mahal-mahal nak pergi attend kelas ke apa-apa. Dan cara yang saya akan tunjuk ni, yang share ni tidak kena mengenai dengan cara pembelajaran kita di sekolah dulu. Dalam pada masa yang sama, dengan sekali tips yang saya akan syorkan, ada juga bahan yang perlu korang ada ataupun sediakan lah. Memang bahan dia tak mahal pun, murah-murah je, so jangan risau. Ok, tips yang pertama, korang kena ada kamus. Saya rasa sebagai seorang pelajar ataupun bekas pelajar, wajib kita ada sebuah kamus di rumah kita. So ada satu cukup, kita boleh share dengan adik-beradik ke, tak perlu nak beli 2-3. ok, tips yang pertama ni ada sangkut paut dengan tips-tips yang akan saya bagi tahu selepas ni. So yang kedua adalah kita kena memiliki surat khabar bahasa Inggeris. Mana nak dapat? Boleh pergi ke kedai runcit ataupun 7-Eleven. Yang most common kat Malaysia, surat khabar The Star dengan NST, New Straits Times. Harga dia murah je, RM1 lebih je, korang boleh beli. Dan kalau nak surat khabar percuma pun ada kat 7-Eleven, The Sun. Kenapa surat khabar? Satu, sebab dia kos yang rendah, dan dalam surat khabar artikelnya ataupun berita yang dipublish tu selalunya dia menggunakan bahasa atau perkataan yang kita guna setiap hari. So ia akan memudahkan kita untuk memahami dengan lebih mudah. Contoh, katakanlah masa kita tengah baca artikel tu, korang jumpa perkataan yang baru, korang tak jumpa dan tak faham dan tak tahu macam mana nak pronounce tu, macam mana nak sebut. Jadi itulah kegunaannya kamus. Ok, masa baca surat khabar tu, letak kamus kat sebelah untuk refer. Dan contoh untuk pronunciation yang kita tak pasti tu, korang skip je. Contoh macam aku dulu, kalau tak pasti perkataan tu, so perkataan yang aku tak pasti, bila aku baca kat surat khabar tu, aku akan refer kat kamus. So pasal pronunciation tu aku tak ambil tahu sangat lah, sebab dia akan melengahkan proses kita. So makin lama kelamaan kita sendiri akan dapat belajar pronunciation tu. Ataupun kalau sekarang dah ada Google Translate, korang masukkan je perkataan tu dalam Google Translate dan klik voice dia, dia akan sebut macam mana pronunciation dia. Satu lagi, kalau korang baca surat khabar ni, korang dapat tahu isu-isu semasa, so korang akan jadi knowledgeable lah, berpengetahuan. So at the same time, ia memudahkan untuk kita berkomunikasi dengan orang lain bila kita berpengetahuan tentang isu-isu semasa. Ok, tips yang ketiga, ni semua orang selalu buat lah, iaitu kita kena banyak dengar lagu-lagu English, lagu-lagu dalam bahasa English. So bila korang ada masa terluang, korang dengar lagu-lagu bahasa English, ikut minat korang, genre apa, rock ke, pop ke, melodi ke, ikut cita rasa masing-masing lah. Tak perlu nak hafal dia punya lirik semua, dengar je sekadar suka-suka. Jadi bila korang dengar secara tidak langsung, perkataan-perkataan yang korang dengar tu dalam lagu tu, ia akan merangsang ataupun stimulate otak kita untuk bercakap dalam bahasa Inggeris ni. So ia akan memudahkan kita. Ok, dan tips seterusnya, tips yang keempat, membaca buku. Buku ada banyak jenis buku. Contoh storybook ada, kita ada novel, kita ada self-help ataupun motivasi, terpulang masing-masing. Sekarang ni sejak ada smartphone,
habit membaca buku ni aku tengok makin pupus. So kita kena bawa balik habit ni ya. Sebab kalam Allah pun yang pertama turun adalah Iqra, bacalah. So takkan tanpa apa-apa sebab Allah cakap bacalah tu pertama kali. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu wahyu yang pertama turun di Gua Hira. Okey. Tips untuk memilih buku, jangan pilih buku yang terlalu berat untuk kita. Macam kita ni beginner, macam aku pun aku tak suka buku-buku yang berat. Aku suka buku-buku yang senang nak faham. So tulisan dia biasa-biasa je, tak berat. Contoh aku selalu baca tulisan Robin Sharma. Aku akan letak buku-buku Robin Sharma sebagai contoh kat video ni, korang boleh baca. Buku dia selalunya self-help lah. Dia macam buku-buku motivasi dan penulisan dia senang nak faham untuk orang-orang macam kita kan. Okey. Dan tips seterusnya adalah tips nombor 5. So korang mesti dah, bila korang baca buku je kadang-kadang korang bosan, korang akan rasa mengantuk kalau baca banyak sangat. So untuk tukar mood kita, korang tengok movie English. Jadi movie ni pun ikut korang punya minat. Tak kisah nak tengok science fiction ke ataupun yang jenis kartun ke, yang penting bahasa English lah. So at the same time macam kita dengar muzik lagu English tu, bila kita tengok movie English ni pun dia akan stimulate perkataan-perkataan English tu merangsang kat otak kita. Secara tidak langsungnya dia akan membiasakan kita. Terusnya adalah tips nombor 6. Ini adalah tips yang terakhir daripada aku. Dan tips ni mungkin akan mengambil masa sikit untuk dikuasai, iaitu kita kena bercakap ataupun speak in English. Ni yang susah sikit. Yang lain tips sebelum ni kita boleh buat dengan senang. Tips ni tak susah, cuma kita kena selalu buat. Sebab bila kita jarang buat tu yang kita selalu gugup nak bercakap. Jadi macam mana untuk tak nak gugup cakap dalam bahasa English ni? So bila korang dah ada confident level sikit tu, cuba berkawan dengan kawan-kawan yang selalu sembang dengan bahasa English. Walaupun korang tak bercakap, duduk kat sebelah dengar je macam mana dia orang cakap, sembang. So ia akan stimulate otak korang untuk bercakap nanti. Dia akan mendorong korang. So bila kita ada kelompok yang sama, kita pun akan terdorong untuk cakap dalam bahasa Inggeris. Satu lagi, korang boleh buat dekat rumah tips ni dengan adik-beradik. Contoh, bagi tahu kat adik-beradik dalam satu hari, dalam seminggu tu kita akan cakap dalam bahasa Inggeris dia kat rumah. Jangan gunakan bahasa Melayu lah. Taklah pun tak apa, sebab kita nak beginner. Kalau kita tak buat silap, sampai bila-bila kita takkan belajar. So itulah adanya kesilapan. So bila kita buat kesilapan tu lah masa untuk kita perbetulkan. So tak ada masalah kalau kita buat silap. Jangan malu, jangan takut untuk mencuba. So satu lagi, macam diri aku sendiri, lepas habis belajar ke atau lepas SPM ke, lepas korang grad pun, kalau ada masa, cuba korang join kerja dekat call center. So ini yang banyak membantu kat diri aku lah. Aku harap membantu kat diri korang juga. Sebab dalam call center, bila kita jawab call tanpa kita lihat wajah orang tu depan-depan, kita tak rasa takut ataupun gugup. So kita akan biasa cakap dalam bahasa English. So kita akan dengar kawan-kawan kat sebelah cakap. So kita guna ayat yang sama ulang-ulang kali. So secara tidak langsungnya dia akan banyak membantu. Aku rasa salah satu sebab aku fasih lancar bercakap bahasa English sebabkan aku pada permulaan dulu aku kerja kat call center. Mungkin korang tak perlu nak buat kerja secara long term kat call center, asalkan korang rasa diri korang dah mahir, confident cakap dalam bahasa English tu, then move on lah. Korang ada peluang lain, why not move on, cari kerja lain. Tapi call center ni sebagai permulaan banyak akan membantu korang untuk communication method. So macam diri aku sendiri pun, bila first time aku pergi interview,
memang gugup aku. Perkataan English tu langsung tak keluar daripada mulut aku. So aku attend banyak interview. So bila kita attend banyak interview, dia akan rasa terbiasa dan almost soalan yang mereka bagi pun sama je dan senang untuk kita jawab. Terutamanya lepas keluar daripada call center, lagi mudah untuk aku untuk jawab soalan-soalan bahasa English. So aku mula menguasai bahasa English, itu peringkat permulaan lah. So itu je tips yang ke-6. Aku tak nak expose lebih dalam lagi, nanti korang akan confuse. So satu lagi, sebelum aku akhiri video ni, aku tak exposekan sangat pasal grammar ataupun tata bahasa. So grammar ni aku rasa kita dah belajar kat sekolah, past tense, present tense, future tense. So sebutan dia, perkataan tu akan berlainan sebelum, semasa dan selepas. So sebab apa? Grammar ni aku rasa teknikal sangat. Kita tak perlu buat masa ni, tak perlu ambil berat sangat. So bila kita step by step menguasai bahasa English tu, at the same time automatically grammar ni pun kita akan menguasai secara tidak langsung. So kita akan perbetulkan sendiri bila kita dengar orang cakap, ataupun masa dengar lagu ataupun movie yang kita tonton, ataupun dokumentari, video-video pendek, ataupun artikel yang kita baca dalam buku, dialog dalam buku. So grammar tu korang jangan risau, belasah je. Kalau rasa salah, belasah je. Apa nak takut? Kalau salah pun kan, kita bukan buat benda tak baik pun. Sebab kita memang dilahirkan kat Malaysia ni, macam ibu bapa aku pun tak communicate bahasa English, dalam rumah aku pun tak pernah cakap bahasa English pun. So memang untuk diri ataupun orang macam kita susah. Pembelajaran kat sekolah memang membantu, tapi tak membantu untuk kita fasih ataupun bercakap. Mungkin dalam ujian peperiksaan ni membantu. So ini tips yang aku guna diri aku sendiri untuk cara aku menguasai bahasa English satu masa dulu, sebelum aku masuk ke alam pekerjaan. So aku rasa video ni akan membantu pelajar-pelajar kat luar sana, pelajar-pelajar sekolah, college, ataupun yang baru nak grad, nak keluar cari kerja nanti. Sebenarnya tak susah bahasa English ni, dia fun. Memang dia fun. Sebab apa? Satu kelebihan dia guna alfabet. Macam bahasa Melayu dia alfabet, bahasa English pun alfabet. So tak susah. So kita satu lagi, ni tips yang paling penting lah. Bila kita nak start mula cakap bahasa English tu, tak perlu nak cakap laju-laju macam orang-orang Mat Salleh, slang diorang. Kau cakap perlahan-perlahan je. Contohnya kau tanya, how are you? I'm good. Cakap macam tu, satu-satu perkataan. Tak payah laju-laju nak tunjuk kita fasih sangat. So bila kita cakap laju, itu yang kat time tu yang akan jadi kesilapan. Ini seorang lecturer bagi tahu aku lah. So buat permulaan tu, bila korang nak start speaking tu, cakap satu-satu perkataan, slow je, tak payah nak laju-laju. Okay, ingat, jangan lupa, ini yang paling penting. So aku rasa 6 tips ni je aku nak share kat video ni. Mungkin ada apa-apa tips atau information yang lain, aku akan share kat video lain. Harap video ni membantu. Kalau membantu, korang share video ni dengan kawan-kawan korang, komen. Ada apa-apa tips yang korang nak add, boleh komen kat bawah. Dan jumpa lagi. Take care, jaga diri, hiasi peribadi, usaha tangga kejayaan. Assalamualaikum, salam sejahtera.